Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan kisah seram yang dialami oleh Syah. Syah ni adalah seorang pekerja staf kewangan di sebuah syarikat hartanah. Kisah seram ni berlaku di sebuah pejabat tempat Syah bekerja. Let's go. Biasanya Syah dia akan balik pukul 5, paling-paling lewat pun pukul 6. Tapi masa kejadian ni hujung bulan. Jadi Syah dia terpaksa habiskan kerja sampai waktu malam. Bukan dia seorang lah, semua division memang sibuk pada hujung bulan. Bangunan pejabat Syah, syarikat tempat Syah bekerja ni ada 12 tingkat. Syarikat Syah bekerja menyewa 3 tingkat, iaitu tingkat 7, 8 dan 9. Pejabat Syah ada di tingkat 8, tingkat pegawai. Semua yang ada dekat tingkat 8 tu adalah pegawai. Kalau tingkat 7 level pekerja operasi, ramai lah, lagi ramai daripada tingkat 8. Dan tingkat 9 pula adalah golongan top management, tak ramai orang dekat tingkat 9. Tingkat 9 adalah tingkat yang paling sunyi, sebab golongan top management ni jarang ada dekat office. Dia orang banyak buat kerja di luar, kerja-kerja outstation dan overseas. Syah dah lama kerja dekat syarikat tu, hampir 4 tahun. Dan memang dah biasa, setiap bulan memang biasanya kerja sampai lewat malam. Dekat bangunan tempat Syah bekerja ada 4 orang pengawal semua sekali. Setiap shift ada 2 orang. Dan 2 orang ni akan bergilir untuk meronda bangunan tu setiap tingkat 1 jam. Lepas tu bertukar. Yang seorang lagi naik, seorang lagi tunggu kat bawah. Macam tu lah, bergilir-gilir setiap jam, ronda satu tingkat. Sepanjang Syah kerja dekat pejabat tu, ada juga dia terdengar pasal cerita-cerita seram ni. Dia pun ada juga rasa seram, tapi setakat rasa seram macam tu je lah, meremang macam tu je. Tak pernah nampak dan tak pernah dengar apa-apa yang pelik. Pada malam kejadian seram ni berlaku, Syah dia bekerja dengan Ma'el. Dia tinggal 2 orang aja malam tu. Orang lain semua dah balik di tingkat 8 tu. Sebelum tu saya akan ceritakan sikit pasal susun atur di pejabat tu. Meja Syah dengan meja Ma'el agak jauh, sebab dia terpisah dengan sebuah bilik mesyuarat kecil, bilik macam bilik perbincangan macam tu lah. Dalam tu ada meja panjang, lepas tu ada kursi lebih kurang 12 biji kursi macam tu lah. Lepas tu ada whiteboard macam tu lah, ada projektor. Dan dinding tempat bilik perbincangan, bilik meeting kecil tu adalah dinding kaca daripada lantai sampailah ke ceiling. Keliling bilik tu semua kaca. Jadi kalau orang lalu di luar, dia boleh nampak dalam bilik tu. Walaupun meja Syah dengan meja Ma'el ni terpisah dengan bilik meeting kecil tu, tapi dia orang masih boleh nampak satu sama lain. Cuma kalau nak bercakap tu kenalah menjerit sikit, baru dengar. Kalau Syah nak pergi ke meja Ma'el ataupun Ma'el nak pergi dekat meja Syah, dia orang kena lalu dekat depan bilik kaca tu. Tapi kalau masa ramai orang, dia orang WhatsApp je lah kalau nak cakap apa-apa. Masa dah menunjukkan pukul 10.30 malam, kerja masih banyak lagi yang tak siap. Tiba-tiba Syah teringat, ya Allah, aku tak sembahyang isyak lagi. Lepas tu Syah bagi tahu Ma'el nak pergi solat sekejap. Ma'el pun bangun masa tu. Ma'el cakap, aku nak turun bawah ni, kau ada nak pesan apa-apa tak? Aku nak pergi beli air. Lepas tu Syah pun pesan lah, aku nak kopi ais satu. Dekat pantry office dia orang tu bukan tak ada air, bukan tak ada tempat buat air, ada, tapi dia orang ni malas nak buat air. Satu lagi, Ma'el ni saja nak keluar ambil angin. Jadi lepas tu Syah pun pergilah ke bilik solat untuk sembahyang. Syah pun ambil air sembahyang, kemudian dia solat. Masa Syah tengah solat tu, dia ada terdengar macam bunyi tapak kaki dekat dalam office dia. Lepas tu dia perasan tapak kaki tu macam menghala ke bilik solat. Jadi dia rasa berdebar lah, sekejap sangat Ma'el ni, ke tak jadi nak beli air. Masa tu memang dah tak khusyuk lah solat. Lepas siap solat, bagi salam, baca doa semua, Syah pun berdiri. Bila dia berdiri tu, dia dengar macam tapak kaki tu makin laju menghala ke bilik solat. Dia pun buka lah pintu. Terkejut dia tengok, rupanya Pak Tam. Pak Tam adalah salah seorang pengawal yang bekerja dekat bangunan tu. Syah pun terkejut lah, aduh Pak Tam rupanya, dia cakap. Lepas tu Syah pun bersembang lah dengan Pak Tam. Pak Tam seorang ke malam ni? Pak Tam jawab, Iqbal ada kat bawah tu. Kejap lagi giliran dia pula meronda ke atas ni.
Syah pun berjalan dengan Pak Tam menuju ke ruangan pejabat. Dia orang bersembang lah. Pak Tam tanyalah, banyak lagi ke kerja? Syah pun jawab, ada lagi tu, tapi rasanya sempat siap malam ni. Pak Tam senyum. Lepas tu Pak Tam tanya lagi, kamu seorang je ke dekat tingkat 8 ni? Lepas tu Syah beritahu lah, tak adalah Mak En ada, tapi dia turun beli air. Lepas tu Pak Tam cakap, oh gitu, tak apalah, Pak Tam turun dulu. Syah pun kembali dekat tempat duduk dia. Bila Syah duduk di tempat dia, dia tengok Mak En ada dekat tempat Mak En. Tadi kan patutnya Mak En turun beli air, tapi dia tengok Mak En ada dekat meja tu, dekat meja Mak En. Mak En nampak macam tengah tidur, terlingkup atas meja macam ni, macam tu. Lepas tu Syah ni pelik lah, Mak En tak turun beli air ke? Dia cakap, mana air aku? Lepas tu dia cakap, tak apalah, dia lupa kot. Lepas tu Syah pun sambunglah buat kerja. Masa berjalan, Syah pun tekun buat kerja, memang khusyuk betul buat kerja. Sedar tak sedar dah pukul 11.30 malam. Kerja Syah pun dah hampir nak siap. Tiba-tiba Syah terdengar bunyi tapak kaki, tapi bukan macam tadi. Ni bunyi banyak, macam ramai orang tapak kaki tu. Dan tapak kaki tu macam menuju ke arah bilik meeting kecil tu, bilik kaca tu. Tapi Syah tak nampak apa-apa pun. Dia cuma dengar je tapak kaki tu, tak nampak apa-apa. Lepas tu Syah ni dia bersangka baik lah, mungkin daripada bunyi daripada tingkat bawah kot, sebab kat bawah ramai orang. Syah pun sambung kerja dia balik. Tiba-tiba Syah terdengar bunyi pintu bilik kaca tu terbuka dan tertutup. Dia terkejut lah, sebab pintu bilik tu memang macam dia ternampak dengan dekat ekor mata dia. Dia macam ternampak memang bergerak pintu tu. Jadi Syah ni automatik lah, dia terpandang lah dekat bilik tu. Bilik tu gelap, memang tak pasang lampu sebab tak guna kan, sebab tak ada orang guna masa tu. Memang tak buka lampu lah, gelap lah kat dalam tu. Tapi masih lagi boleh nampak, sebab ada lampu daripada tempat Syah duduk dengan tempat Mak En duduk. Jadi cahaya tu masuk juga ke dalam bilik tu. Jadi dia nampak lah. Bila Syah tengok, Syah nampak ada 6 orang, 6 lembaga tengah duduk. Bukan lembaga jugalah, dia bentuk orang macam orang biasa je. Dia nampak ada 2 perempuan, lepas tu ada 4 lelaki. Dia orang pakai pakaian pejabat biasa je. Cuma yang pelik, dia orang ni duduk, lepas tu tunduk macam ni, tak bergerak-gerak, sikit pun tak bergerak. Syah rasa pelik lah, meeting apa benda pula malam-malam ni. Dah lah tak buka lampu. Lagi satu, bila masa dia orang tu masuk, tahu-tahu tiba-tiba dah ada kat dalam tu. Syah dah rasa meremang, dah memang takut betul masa tu. Ikut hati dia nak tinggal aja kerja-kerja dia tu, nak cabut lari je. Tapi dia teringat pasal Mak En ni. Syah ni baik jugalah orang dia. Syah tengok ke meja Mak En. Mak En masih lagi terlingkup macam tadi, tidur. Lepas tu Syah ni dia beranikanlah diri, dia bangun perlahan. Dia lalu dekat depan bilik meeting tu. Dia nampak lah, memang ada orang lah, 6 orang. Dia lalu perlahan sampailah dekat meja Mak En. Yang 6 orang dalam bilik meeting tu, dari tadi memang tunduk gitu je lah, memang duduk macam tu je, tak bergerak. Dia orang tunduk ke bawah je, macam tengok lantai macam tu lah. Bila Syah sampai dekat Mak En, Syah nak kejut lah. Syah nak kejut, tak sempat dia nak kejut tu, handset dia berbunyi. Bila Syah tengok handset dia, ada mesej daripada Mak En. Dalam mesej tu, Mak En bagi tahu Syah, sorry weh, aku balik tak bagi tahu tadi masa aku nak beli air. Bini aku telefon, anak aku kena lelah. Jadi aku pun terpaksa balik segera dan bawa anak aku pergi hospital, pergi klinik. Syah baca je macam tu, Syah tengok orang yang dekat depan dia tu, yang macam Mak En tu, benda tu macam nak tengok kat dia tau. Benda tu daripada tunduk macam ni, nak tengok. Masa tu Syah simpan handset dia dalam poket, terus berlari keluar. Dalam perjalanan dia nak berlari tu, dalam keadaan dia nak menuju ke pintu depan tu, dia masih lagi boleh ternampak Mak En yang ada kat meja tu dengan 6 orang yang dalam bilik meeting tu. Dia orang tu semua bangun dan pandang dekat Syah. Dalam masa yang sama juga, Syah ni terdengar macam ada bunyi mengeram. Bunyi macam tu, tapi bunyi yang garau lah. Syah keluar je daripada pejabat. Dia nak naik lift, tapi nak tunggu lift pun memang tak ni lah, memang tak tunggu dah lah. Takut masa tengah tunggu lift tu, benda tu datang menerpa ramai-ramai ke arah dia, tak kepensan kat situ. Jadi dia pun naik lah, dia pun turunlah tangga. Turun tangga bukannya turun anak tangga satu-satu, tak ada lah. Memang dah terjun macam tu je. Daripada tingkat 8 sekejap je sampai tingkat 7. Bila sampai kat tingkat 7, dia nampak ada ikbal.
pengawal keselamatan yang muda tu lah, Iqbal nama dia. Iqbal tengah tunggu lift, dia nak turun. Bila Iqbal ni nampak Syah dalam keadaan menggelabah macam tu, Iqbal tanyalah, "Lah kenapa ni bang? Abang kena kejar hantu ke?" Lepas tu Syah bagi tahu, "Tak adalah, aku dah tak sabar nak balik ni, tu yang berlari terjun tangga ni." Iqbal jawab, "Oh, sampai macam tu bang." Lepas je Iqbal cakap macam tu, lift terbuka. Lepas tu Iqbal nak masuk. Lepas tu tak jadi. Iqbal nak masuk, lepas tu macam tu. Lepas tu Iqbal angkat tangan macam tu. Dia angkat macam tu dekat dalam lift kosong tu. Dia angkat tangan macam tu. Lepas tu dia tak jadi masuk. Dia tekan balik butang tutup lift. Syah terkejut lah. Kenapa tak masuk tadi? Lepas tu Iqbal cakap lah, abang tak nampak ke tu? Penuh tadi tu, ada 6 orang dia cakap dalam lift tu. Syah yang memang sedia takut dah, lagilah dia terperanjat. Campur takut, keliru semua sekali. Sebab dia nampak lift tu kosong, tak ada orang. Macam mana Iqbal ni boleh cakap dia nampak penuh? Dah lah penuh, dia cakap ada 6 orang. Ke muka orang yang atas tadi, yang 6 orang tu, Syah fikir, ya Allah, Syah memang dah takut gila lah masa tu. Lepas tu lift sebelah terbuka. Iqbal dengan Syah pun naik lah dan turun ke tingkat bawah. Masa nak turun lift tu, Syah tanyalah Iqbal, "Pak Tam ada ke kat bawah?" Iqbal pun jawab, "Tak adalah, saya seorang je malam ni. Pak Tam tak sihat. Pak Tam MC hari ni, dia demam." Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, share dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.